Assalamualaikum guys, bersama saya Naim Azwan daripada Sport Addict. Dan edisi kali ini kita buat edisi Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. Okey, bersama saya Adi Farizul. What's up man? Good. This is friend of mine. Dia adalah dietitian dan dia bekerja di Institut Sukan Negara Malaysia, ISN. So kau kat ISN dietitian kan? Ya, aku dekat ISN as dietitian lah, sport dietitian. Sport dietitian lah. So maknanya atlet-atlet Malaysia yang nak dapatkan khidmat consultation berkaitan dengan dietitian kena go through kau lah. Yes. Tapi kau ada jaga beberapa sukan yang lain lah kan? Aku ada jaga sukan dekat sana. Sebab dia ada beberapa dietitian yang lain kan? Beberapa nutritionist dengan dietitian lain dekat ISN. Okay, sebelum kau introduce diri kau, satu je aku nak tanya. Apa beza dietitian dengan nutrition? Nutritionist? Apa beza dietitian dengan nutrition? Ni soalan interview aku waktu masuk belajar dulu tau. Ya? Dia tanya aku apa beza dietitian dengan nutrition. Oh, maknanya aku boleh interview kau lah. Kau boleh interview aku. Kalau ada universiti nak panggil, panggil kau jadi interviewer. Tapi memang soalan dia tanya kau, serius? Okay, apa beza dia? Beza dia basically sama. Kalau dekat ISN, basically kita orang buat kerja sama. Still handle sukan, still handle atlet. Tapi beza dietitian handle clinical case. Clinical case? Maksudnya kalau ada atlet yang sakit, contohlah ada atlet yang kencing manis, ada atlet yang ada high cholesterol, so doktor akan refer dekat dietitian. Okay. Nutritionist tak handle clinical case. Okay, nutritionist tu apa kerja dia? Nutritionist, kalau general, nutritionist ni dia bekerja dengan public. Population lah, maksudnya general population, populasi yang sihat. Kalau dietitian dia lebih spesifik dekat clinical, maksudnya orang yang sakit. Okay. Tu beza dia lah. Okay, so kau boleh intro lah diri kau siapa? Aku yang soalan tadi kan. Tak, sebab aku je terfikir dietitian and nutritionist, apa beza dia? Okay, introduce. Okay, so nama aku Adi Farizul. Ya, orang panggil aku Adi. Sekarang aku bekerja as dietitian atau pegawai pemakanan sukan lah dekat Institut Sukan Negara ISN. Okay. So basically dekat sana aku handle dua sukan utama lah. Yang aku handle sekarang ni memanah dengan rugby. Memanah dengan rugby. So apart from that, aku main sport juga. Sikit-sikit lah. Orang cakap main geli-geli lah. Main geli-geli. Sikit kau tu aku tak percaya sebab aku tengok story dia. Boleh tahan kan? Ni training macam nak masuk. Kau masuk ke LSM? Aku masuk. Kau masuk berapa KM? Aku masuk half. Okay. Half lah. Memang kena. Sebab apa? Untuk edisi kali ni, kenapa aku sangat-sangat sebenarnya aku pujuk dia juga tau. Sebab dia kata aku tak boleh lah bagi kan. Sebab ni disclaimer jugalah. Sebab dia bekerja dengan Institut Sukan Negara. Jadi apa yang dia cakap hari ni, apa yang dia advise hari ni adalah atas kapasiti diri dia. Dia tak ada kena-mengena dengan kat tempat mana dia bekerja. Because kita kena take responsibility lah untuk apa yang kita cakap dan apa yang kita sebarkan kepada masyarakat. Tu paling penting guys, tanggungjawab. CSR. Yes. So edisi kali ni memang aku panggil kau sangat-sangat sebab aku tahu lagi 2 minggu nak Kuala Lumpur Standard Marathon. So dan aku sebagai kita yang dengan Sport Addict pun macam banyak orang beli suplemen kita semua pun, diorang dah start banyak tanya pasal penggunaan gel, lepas tu macam mana nutrition. Jadi aku rasa macam this is the best topic untuk aku bincangkan dan kita towards tu Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon punya nutrition, dietitian. Sebab kebanyakannya amateur runner dengan beginner runner macam aku lah. Aku kira beginner lah sebab aku tahu kau punya Sarawak lagi dahsyat. So diorang banyak benda nak tahu. Even aku pun sebenarnya the reason bila aku buat podcast, aku suka bincangkan benda yang aku nak tahu. Sebab aku boleh share dengan orang dan aku pun boleh dapat informasi. That's the reason aku pengen kau yang thanks again lah datang kan. Aku terharu lah. Untuk kau. Aku tak nak sebut aku datang dari mana kan. Tapi untuk kau aku sanggup lah. Dia datang, ya Allah. Aku cakap memang jauh lah. Lepas dia beritahu aku dia duduk mana, aku dah macam serba salah pula. Alamak, takkan bagi kopi cawan datang. Tapi dia kata tak apa Im, demi untuk menyebarkan informasi berguna, aku okey lah. Okey lah, kita start dengan simple sebab kita nak buat podcast tours tu Kuala Lumpur Chartered Marathon kan. So kita pun tahu kan, kebanyakannya runners memang akan nak masuk event ni. Tak kisah 21 km ke 42 km ke. Even aku sendiri pun register for 42 km. Tapi kebanyakannya atlet bab lari, okay, training program A+. Yes. Kan? Training program A. Apparel A++, siap ada star kat tepi. Yes.
Kasut A++ siap ada, memang paling top lah. Tapi kebanyakannya bila comes to nutrition, bila comes to dietitian, kebanyakannya diorang ada buat mistake-mistake yang common mistake lah. Okey, contoh antara common mistake yang aku sendiri pun pernah buat dan aku rasa ramai lagi beginner pernah buat adalah macam isu pre-fueling lah. Maknanya pemakanan sebelum berlari lah. So macam kalau kau as a dietitian kan, apa yang kau boleh advise dekat beginners tu, macam mana diorang nak pre-fueling lah? Aku rasa benda tu aku pun pernah buat sebenarnya. Aku pernah buat dan aku rasa kadang-kadang aku buat juga sekarang. Dia sebab benda tu bukanlah nak kata common, tapi yes, orang cakap amateur beginner mistake lah. Kan? Maksudnya kita bukan atlet yang full time, yang betul-betul devoted nak training kan. So bila cakap pasal pre-fueling, aku rasa yang paling penting lah, yang paling penting ataupun masalah utama adalah orang takut sebenarnya nak makan. Orang takut nak makan sebab satu, dululah ini apa yang aku experience. Aku takut nak makan, takut nak minum banyak sebab takut berat waktu lari. Betul, lepas tu senak. Ada yang rasa kat sini. Senak, lepas tu rasa berkocak dalam perut. Betul. Kan? Lepas tu mula lah cakap, lari tak perform lah sebab perut penuh. Ya, betul. Okay. So, tu isu dia lah. Kan? Orang takut nak makan sebab takut senak lah, takut berkocak lah. So, sebenarnya, pre-fueling ni penting, aku boleh cakap penting gila lah. Kan? Contoh macam F1 sebelum dia race isi minyak. Betul. Kita sebelum pergi race kena isi minyak jugalah. So kita nak isi minyak dengan fueling lah. Fueling which is daripada makanan dengan minuman. Okay. So common issue macam tadi kan, senak lah, rasa berkocak lah, sebab waktu kita ambil fuel tu sendiri, waktu kita load badan kita dengan makanan, waktu kita load badan kita dengan minuman tu, gap dia lah. Gap dia, yes. Gap antara yang sebelum kau nak lari dengan waktu kau fueling tu lah. So benda tu yang salah sebenarnya. Kan, nak makan ke nak minum sebelum race tu tak ada masalah, tapi gap tu yang actually ramai runners ataupun ramai orang tak tahu. Kan, ataupun konsep dia salah. So actually contohlah, ini basic lah sebenarnya. Kalau kau nak makan nasi, nak makan mi ataupun benda-benda yang heavy lah sebelum race, boleh. Tapi kau kena make sure makanan heavy tu 4 jam sebelum kau punya race start. So contoh nanti Standard Chartered kau masuk full, okay, aku masuk half. So half mungkin start dalam pukul 5-6 kot. Ya ke? Bukan, aku tahu awal pagi aku tahu full lah. Okay, kita ambil contoh full lah, 3.30 3.30 pagi. Yes. So 3.30 pagi. So maksudnya 4 jam sebelum pukul 11 malam kau punya last meal kau. Bukanlah bila aku bangun pagi tu baru aku nak. Bukan. Itu yang kalau kau bangun pagi kau bantai nasi ganda ke, kau nak kabulut sebelum lepas kau bangun tidur, lepas tu kau nak lari, memang tak boleh lah. Tapi kalau kau dah makan pukul 11, lepas tu kau tidur, yes. Masalah tak bila pagi tu pula? Boleh jadi. Tapi okay, dia ada cara dia lah. Okay. Sebelum aku jam itu dah lah. Okay. So 4 jam sebelum kau kena makan yang whole, makanan yang complete lah. Maksudnya ada nasi kan, lepas tu ada protein sikit lah, contohnya ayam ke ikan, benda-benda tu semua. Okay, itu 4 jam sebelum. Lepas tu contoh kau bangun tidur, let's say kau bangun pukul 2 kan, 3.30 nak lari, kau bangun pukul 2. So pukul 2 tu kau kena makan lagi. Kau kena load balik, refuel balik badan kau. Sebab yang tadi tu dah habis masa tidur ke? Bukan dah habis masa tidur, maksudnya badan kau dah fully digest lah benda tu. Okay. Kan, so benda tu mungkin dah disimpan as simpanan. Okay. So sebelum kau nak lari, mesti kau nak kena, orang cakap ada yang push juga kan. So 1 jam sebelum, yes, kau boleh ambil, maksudnya light snack contoh macam roti sekeping kau letak peanut butter ke. Okay, pisang. Pisang, betul. Macam energy gel pun boleh juga. So maknanya 1 hour before tu benda yang senang digest. Tapi kalau boleh dia berdalam bentuk yang simple bukan yang lah. So kalau macam contoh gel boleh, tapi gel preferably setengah jam sebelum. So macam sejam ke 1 jam setengah sebelum kau race, mungkin kau ambil light snack macam roti, pisang, roti peanut butter macam tu, ataupun kau nak minum kopi, cicah biskut ke, boleh waktu tu. So setengah jam sebelum kau ambil gel dulu satu. Lepas tu kau dah ready, dah pandai-pandai badan kan, waktu kau warm up kau ambil gel satu, and then 3.30 kau pergi shoot lari. Okay, itu kira dari segi pre-fueling lah. So maknanya kau kena ambil makanan yang complete. Macam complete tu maknanya ada carbs, ada protein, lepas tu ada fiber, semua tu 4 jam sebelum. Dan ada tak spesifik macam
kalau jelas sebab aku cakap tadi lah kan, yang kau ambil pukul 11, betul kau dah tidur. Ada setengah orang bila dia nak tidur sebelum dia makan, dia terlalu dia kena kena jalan dulu sejam. Habis kau jalan sejam dah, kau apa nak tidur pula. Okay, so tak semestinya cakap minimum 4 jam. Tak semestinya kau nak, tak semestinya sebelum tidur betul-betul kau nak makan nasi ganda kan, kau mandi tak okay. So main macam kau ambil macam pukul 10, ambil dia macam biasa lah. Macam contoh pukul 8. So okay lah. And then nanti sebelum tidur kau makan dah snack sikit. Light snack. Sebab apa? Bila kau bangun tu maksudnya badan kau dah di-load dengan fuel yang cukup. Macam tu lah. So tak semestinya aku cakap 4 jam sebelum, nanti race pukul 3, pukul 11 masing-masing penuh kat kedai mamak kan. Alang-alang korang cakap pasal refueling ni kan. Sebab kita pun memang kita sembang pun untuk beginners ataupun orang yang baru macam aku dekat kelompok Seattle Marathon kan. So sebab kau dah buat pre-filling, okay, bila kau dah lari, kita ambil kira 21 km dengan 42 km je lah. So macam mana pula fueling semasa tu? Sebab semasa tu okay, kita tahulah kalau macam event marathon dia ada makanan-makanan snack yang ada. Ada orang tak nak ambil, ada orang nak ambil. So contohlah kalau dia tak berminat nak ambil gel, okay, what kind of makanan yang boleh buatkan dia tahan lama, ataupun boleh bagi dia tenaga, ataupun boleh membaiki balik dia punya tenaga. Apa makanan yang kita tak nak aku faham kalau aku cakap gel, semua cakap alah ni memang gel kan, kau pun jual gel kan. Kita cakap makanan yang bagus untuk menambah tenaga, tapi kita tolak tepi gel, energy bar semua kita tolak tepi dulu. Okay, makanan apa yang bagi kata orang makanan yang asli lah, yang diorang boleh ambil kalau diorang, sebab kita, aku faham selain daripada gel. Yes, sebab diorang kata bang, saya bang kalau ambil gel ni bang nanti perut memulas-mulas. Bak gel kan ada apa, metal apa, ada punya bahan tu yang aku faham boleh buatkan tak semua orang boleh accept kan. So apa makanan yang mungkin lepas kau cakap dia macam bagus ni, beli lah tu, letak dalam poket dia apa semua kan. Okay, so kita kena tahu badan kita dia run menggunakan glukos. Dia berjalan menggunakan glukos kan. Sebab tu kalau gel, kenapa orang ambil gel ni, dia kebanyakannya 90 ke 99% memang glukos lah. Glukos kan. So bila kita ambil, badan kita boleh terus absorb and convert dia jadi energy. Okay, so kalau kau tak boleh accept gel kan, macam tak boleh accept gel, tak boleh accept energy bar kan, maksudnya suplemen lah. Kau boleh opt for contoh glukos lah. Maksudnya kita kena cari sumber glukos jugalah daripada makanan. Paling simple sebenarnya chocolate bar. Macam Snickers ke, contoh macam tu. Kalau dulu aku pergi hiking kan, aku bawa, aku pun dulu awal-awal tak ambil gel tau. Aku jenis macam tu lah. Sama kita. Sama. Aku pun tak ambil gel. Tapi aku bawa coki-coki. Nak dapat feeling-feeling gel kan, aku tarik kan. Bawa coki-coki lah, sebab coki-coki glukos, gula kan, dia coklat. So ambil lah. Benda-benda yang simple. Paling lagi satu paling tinggi gula Snickers. Snickers pun high sugar juga. Maksudnya chocolate bar lah, bar. Any chocolate bar, Mars ke Snickers ke anything. Itu ganti kan. Betul. So kau boleh ambil yang tu juga if kau tak boleh ambil gel. Tapi best is gel lah, sebab gel biasanya ada electrolyte juga dalam tu. Yes. Kan, so dia membantu untuk hydration. Kalau kau ambil chocolate bar je, kau just dapat fat dengan glukos, dengan gula saja. So itu lah sebab dia, sebab macam aku pun dulu kalau aku bersukan, aku tak start ambil gel, aku start dengan ambil weather jelly. Weather jelly tu paling sedap lah, letak dalam peti ais kan. Itu betul sedap. Itu dia dah sedap. Lepas tu dia buat orang kenyang lah. Kan nampak tak? Nanti orang cakap alah dia ni asyik promote gel kan. Tak, dia memang really memang sedap. So itu benda lagi tu Ken. Okay, ini benda yang common mistake kat, sebab aku suka tanya benda yang aku pernah buat. So aku nak tahu apa solution dia, dan benda ni hopefully membantu orang yang tengok kita punya podcast lah. Lagi satu masalah, okay, pasal pre-fueling dengan fueling dah settle. Okay, ini benda ni penting juga sebab kebanyakannya orang macam buat nama je amateur, beginner, tapi diorang kadang-kadang 2 minggu, tiap-tiap minggu ada race, tiap-tiap minggu ada event. So macam mana pula diorang punya feeling ataupun recovery after the event? Contoh macam lepas yang catat, tak salah aku lepas Standard Chartered pun ada event Ironman I think Ironman kot. So macam mana, what is the best recovery yang kau boleh advise as a nutritionist dengan dietitian dekat ISN kan, kau banyak dealing dengan professional athlete. So apa yang amateur ni boleh follow dari segi konsep recovery tu? Okay, so okay, betul. Recovery ni biasa orang cakap recovery orang cakap fizikal je, ice bath lah, pergi massage lah, tidur lah. Betul.
padahal benda ni pun dia berlaku dekat orang cakap dekat elite level juga tau. Ada jenis yang macam training hard, after training hard terus tidur, dah tak lagat nak makan dah sebenarnya. Tapi sebenarnya recovery dari segi nutrition ni sangat penting. Okay, sebab apa tau? Sebab yelah, after kau buat exercise ataupun buat aktiviti kau run, especially untuk jangka masa yang lama, of course lah, badan kau, masa kau semua dah damage lah, banyak damage. Betul, tidur tu membantu untuk pulihkan balik. Tapi kalau kau tak cukup nutrien, especially protein contohnya, still badan kau tak boleh nak repair balik masa-masa yang dah rosak tu. So apa kau boleh buat, yang paling penting lah kalau bila cakap pasal recovery nutrition ni, dalam jangka masa 30 minit ke 2 jam, kau kena make sure badan kau dapat 3 benda: karbo, protein dengan air. Karbo, protein dengan air. Tapi bila kau cakap macam tu, karbo, protein dengan air, bunyi dia macam Rego Rapid Recovery juga. Ada bau-bau nak menjual. Ada bau-bau nak menjual. Tak, aku cerita je. Saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Tapi tak lah, sorry lah. Sebab aku pun betul. Tapi tu maknanya benda paling penting lah. 3 benda lah. Sebab apa? Kalau biasanya aku akan ajar atlet aku, ni lah 3 R lah. Kau kena rehydrate, re-energize dengan repair muscle. So macam mana nak repair 3 benda tu lah kan. So nak repair muscle, kau kena ada protein. So dalam jangka masa 30 minit ke 2 jam tu, that is when badan kau akan absorb protein paling banyak. Kalau kau terlepas 2 jam, absorption dia dah jadi rendah. So kau ambil protein banyak mana? Contoh kau ambil protein 10 kan, 10 gram protein contohnya, tapi mungkin badan kau accept 3 gram je. Itu dah lepas 2 jam. Okay, so dalam 30 minit ke 2 jam tu kau kena make sure ada 3 benda tadi lah: karbo, protein dengan fluid air. So paling mudah, standard lah. Kalau lepas lari takkan nak pergi makan nasi campur kan, takkan nak pergi makan nasi campur kan. Paling mudah satu protein kan, which is kau boleh dapat karbo, protein dengan air tu. Ataupun biasa dekat apa, hujung-hujung kan, dekat finishing line dia orang bagi pisang. Lepas tu ada air kan. Tapi kalau pisang kau hanya dapat karbo daripada pisang. Lepas tu air mineral kau just dapat fluid je, tapi kau hilang protein, betul tak? Okey. So aku punya cadangan paling mudah, kau ambil susu satu. Susu kotak dah selagi betul. Kan? So dapat lah kan, dalam susu ada protein, ada karbo juga. Lepas tu kau makan pisang sebiji dengan minum air, sport drink. Nampak so dapat lah 3-3. Tu paling mudah lah kan. So kita tak ada alasan untuk kata, bang, saya tak ambil suplemen sebab suplemen mahal lah. Sebenarnya ada cara dia. Yang penting kita kena faham Faham apa yang nak kena ambil tu. Apa yang kena ambil kan. Sebab kadang-kadang habis lari, orang macam tu, aku cakap penat. Lepas tu dah penat, tak makan lagi. Pergi balik mandi dulu, lepak-lepak. Tak, kan? Aku kalau lepas habis lari terus terbaring weh. Kan ambil masa dah 15, 10, 20 minit. So maknanya memang penting 30 minit sehingga 2 jam. Yes. Okey, aku faham. So itu kalau boleh sebelum korang pergi race, pack siap-siap benda tu. Susu lah paling penting. Sebab pisang memang akan confirm adanya dekat sana. Pisang dengan roti selalu ada lah. Pisang dengan roti kan. Protein tu yang susah nak cari. Kan? Sebab protein ni mahal. So that's the reason kenapa ni. Sebab so macam tadi kau cakap kan, ada carbs, ada ni. Ini sajalah aku dah nak selit sikit. Sebab ada orang, ini tak ada kena-kena dengan brand ke apa. Ada orang dia kata, bang, saya lepas event saya akan ambil whey protein. So tapi whey protein tak ada carbs kan? Whey protein ada tapi tak banyak. Tak tinggi lah. Betul. And so kena cari something yang boleh ada carbs lah, boleh bagi kau carbs juga lah. Dan lagi satu persoalan yang selalu aku ditanya adalah, saya kalau boleh tak nak ambil yang ada carbs sebab dia kata boleh naikkan berat badan. So apa pandangan kau? Sebab benda ni penting ni. Sebab banyak orang tanya aku, sebab one of aku punya produk dia ada carbs. So ada orang mempertikaikan atau bertanyalah, kenapa protein ni ada carbs. Jadi so bila kau explain, it makes sense lah kenapa kena ada carbs kan. Jadi dia ada efek tak kalau orang yang macam jaga berat badan ke atau apa ke, ambil protein yang ada carbs? Maksudnya kalau kau ambil protein yang ada carbs, akan efek berat badan dia naik tak? Yes. Tak ada efek lah sebenarnya. Sebab kau tahu, kau dah use up semua kau punya simpanan glukos, simpanan carbs kat dalam badan waktu kau race tu. So penting, kalau kau tak load balik, maksudnya tak replenish balik energy kau lepas kau gunakan semua, nanti recovery kau akan jadi slow.
Okay. So tu yang masalah dia nanti. Tu yang masalah dia nanti kalau kau tak, macam aku cakap 3R tadi kan, replenish energy, repair muscle dengan rehydrate balik. So kalau tiga-tiga benda tu kau tak achieve, recovery kau akan jadi sangat slow. Dan lepas tu dia akan drag sampai ke kau punya dia akan drag the next day lah. So nanti sepatutnya kau boleh recover mungkin dalam masa 2 hari, 3 hari, seminggu pun kau akan still akan sore lagi. Tu kesan dia. So maknanya tak ada isu lah bila ada kau. Aku tanya benda ni sebab banyak ada orang bertanya. Alang-alang aku pun dah ada kau yang lebih pakar kan. Lagi satu, ini common mistake jugalah kan, yang selalu ni aku pernah buat dah. Yang ni bila yelah dulu aku overweight. So aku start lose weight dengan intermittent fasting kan. So bila dah start lagi, kadang-kadang aku still mengamalkan IF. Dan aku ada juga tanya kawan-kawan aku yang newbie-newbie pun, diorang still mengamalkan IF. Jadi macam mana bila engkau nak go to Kuala Lumpur Shelter Marathon ni, lepas tu engkau still buat IF, lepas tu bila kau register untuk event-event yang besar 21 km, 42 km, kau akan train hard. Macam minimum pun kau punya daily mungkin 8 km. Kalau kadang-kadang ada orang sampai minimum pun 10 km. So is it effect tak dia punya performance ke, ataupun akan beri kesan kat badan kau sebabkan kau buat IF dan kau train hard untuk kau punya event? Ringkas dia, yes, effect lah. Sebab apa? Bila kau IF, kau makan sekali sehari. Bukan sekali sehari lah. Maksudnya kau waktu open window kau tu, dan waktu yang kau boleh makan tu, kau buat berapa? 8? Aku makan start pukul 11 sebab gantikan lunch. Lepas tu aku akan stop pukul 7. 6 jam. Tapi 3, 4, 5, 6, 7 jam. 7 jam. Tapi pukul 8.30 aku dah start lagi balik untuk 10 kilo aku. Itu yang aku cakap tu. Adakah sebab yelah kadang kita kena educate orang, macam kata mungkin lepas ni kau cakap sebenarnya effect dan kau tak perlu buat, tapi kau boleh buat macam ni. Jadi people akan tahulah yang sebenarnya it's not good untuk IF kalau kau nak train hard semua lah. Ringkas dia memang effect lah. Satu, dia sebenarnya kau buat IF sebab kau nak kurus. So betul benda tu buat kau kurus kan. Macam mana kau boleh kurus adalah kalori defisit. Kan? Maksudnya badan kau deplete kalori daripada badan kau. Kan? So kau boleh kurus. So generalnya bila kalori defisit ataupun kurang kalori ni, badan kau kurang energi. Kalau kau buat hard training dalam keadaan badan kau kurang energi, yes, dia membantu untuk turunkan berat, tapi dari segi training efficiency dia kurang. Maksudnya contoh kau boleh perform, let's say kau boleh lari pace 6 1 jam contohnya. Tapi bila kau kurang energi, kan, maksudnya kau tak load badan kau dengan energi yang cukup, performance kau mungkin lambat lah. Kau tak boleh perform 100% lah. So bila tak boleh perform 100%, training kau mungkin jadi kurang efisien. Tak peak lah. So what is the best tip untuk orang yang still nak mengamalkan IF and still training for dia punya event? Aku kalau cakap pasal IF ni boleh lama ni, boleh buat satu episod lagi. Aku tahu bab IF ni dia macam dia macam bila bab kurus, bab training. The reason kenapa aku suka sembang benda ni dekat podcast sebab aku tahu benda ni dia macam ada banyak mazhab. Itu kau belum cakap lagi. Yang ni buat IF, yang ni buat keto. Lepas tu yang ni pula memang base dia makan daging saja. Sudah. Lepas tu bergaduh masing-masing cakap yang tu bagus, yang ni bagus. Lepas tu yang lain makan McD pun boleh kurus. Dah jam pula. So apa tips yang kau boleh bagi dekat bila yang semua yang tengok ni kan, untuk kau nak buat IF tapi kau still training. What is the best tips yang kau boleh cakap? Aku punya suggestion lah, stop IF. Sebab kau dah tahu kau ada proper training. Maksudnya physical activity kau tinggi. Kan, physical activity kau tinggi. Kau ada consistent exercise. Kau tahu kau akan burn banyak. So tak ada keperluan untuk kau buat IF. Sebab apa? Kau boleh achieve kalori deficit tu daripada exercise saja. So penting untuk kau make sure kau dapat continuous supply of energy. Kalau kau buat IF 7 jam je kau boleh makan kan, dalam jangka masa 7 jam kau boleh makan anything kan, contohnya macam tu. Tapi waktu-waktu yang lain kan, contohnya kau last makan pukul 7, kau bangun pagi esok mungkin buat long run, buat 10-12 kilo dengan dalam keadaan badan kau yang tak cukup energi. Macam aku cakap lah, dia akan effect kau punya tu lah, performance tu nanti. Kau training hard tapi badan kau tak dapat cukup energi. At the end of the day, kau punya training tu jadi tak efisien. Maksudnya untuk training tu
impact kau punya performance tak betul-betul 100%. So rugi dekat situ. So better kau makan je macam biasa kan, normal eating pattern. Kau boleh makan 3 main meal sehari, breakfast, lunch dengan dinner kan. Lepas tu mungkin in between main meal tu kau boleh ambil snack sikit, ataupun sebelum kau punya session kau boleh ambil snack sikit, so that kau boleh betul-betul perform well waktu kau punya training tu. Tu paling penting lah sebenarnya. Kadang-kadang aku rasa pada aku lah, sebab aku pun sebenarnya aku kurangkan juga IF aku. Cuma aku perasan bila aku kurangkan IF, aku still maintain the calorie deficit. Maknanya ialah contohnya macam kita lagi 6 kilo 7 kilo, kita just burn 400 to 500 calorie, betul? So aku aware macam okay, jadi bila aku makan aku try to tak lebih daripada 2000. Betul lah macam tu. Sebab aku buat macam aku tak lebih daripada 2000 lah. Okay, calculation dia tu spesifik kepada individu lah. Kan? Tapi macam aku cakap lah, basic konsep kalau kau nak lose weight, adalah calorie deficit. So macam tu lah, bagus lah kau track. Kau lari 7 kilo, kalau kau lari 7 kilo kau burn 400. So 400, kau boleh estimate. Kau boleh estimate. Let's say macam contoh kau buat double session kan, 7 kilo 5 kilo. So mungkin dalam sehari kau boleh burn dalam 1000 kalori. Untuk kau lose weight sebenarnya, actually untuk kau lose weight mungkin dalam sebulan, dalam seminggu 500 gram lah contoh, lebih kurang plus minus kan. Seminggu 500 gram. Kau perlu defisit 500 je sehari. Tak banyak pun kan. Nampak macam susah kan. So maknanya kalau kan, kau consume selama ni 3,000, kau just reduce to 2,500. Kan kau boleh reduce. Betul. So tu aku cakap sebenarnya kalau kau ada consistent training, tak perlu pun kau buat IF ke, buat keto ke, untuk kau further defisitkan kau punya kalori tu, tak perlu pun. Sebab kau dah ada, macam aku cakap, physical exercise kau, physical activity kau tu dah bagi kau defisit dah. Kau hanya perlu makan macam biasa. Betul. Sebab tu aku bila hari Sabtu Ahad aku nak makan yang best-best sikit kan, sukiya ke apa ke, aku makan lepas aku buat LSD. Sebab lepas aku buat LSD aku dah burn around 1,200 ke 1,300. Tak sebab salah. Macam dah 1,000 ni, takkanlah kacau lagi perut aku kan. Okay, kita dah cerita pasal yang mistake dari segi nutrition semua kan. Ada satu benda yang selalu menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan, dan dia ada banyak definisi yang berbeza, tapi penting untuk orang nak go through the big event, which is carbo loading. Kan, sebab carbo loading ni kalau kita sembang ni, kalau runner memang confirm pernah dengar lah carbo loading. Aku rasa cyclist pun sama. Tapi kalau macam cyclist kadang dia punya carbo loading lagi dahsyat. Besok nak kayu 200 kilo semua. Tapi what is the best tips kau boleh share berkaitan dengan carbo loading, dan macam mana diorang boleh praktikan the simplest way for carbo loading? Okay, so carbo loading ni maksudnya kau, mudah kata, kau load badan kau dengan karbohidrat so that badan kau ada enough fuel untuk kau pergi race. Usually activity ataupun event yang kau perlu carbo load ni is anything yang lebih daripada 2 jam. Contoh macam aku kan, nak lari half marathon aku mungkin dalam 3 jam setengah contoh macam tu kan. Janganlah tipu. Elok tak elok lah. So kalau nanti aku nak lari half marathon 3 jam setengah, so of course aku kena buat carbo load lah. Sebab lebih daripada 2 jam itu lebih kurang lah dia punya ni. So yalah, macam contoh kau nak lari full marathon, of course carbo loading ni dia membantu in terms of performance kan. Maksudnya dia load badan kau dengan glukos, and then bila kau lari, waktu kau race tu, throughout the event badan kau ada simpanan glukos yang cukup untuk badan kau keluarkan lah. Dia macam tu. So kalau carbo load ni dia banyak mazhab lah. Ada orang buat tu yang kau tahu tu, orang buat 7 hari, ada orang buat 3 hari, ada orang buat 2 hari, ada orang buat sehari. Tapi sehari tu betul ke salah? Sehari tu betul salah sikit. Tapi okay, dia traditionally 7 hari. Itu yang traditional lah. Dulu punya 7 hari kau kena makan banyak kan, macam orang Kebuluh kan, banyak-banyak karbo kan, nasi, roti semua. Tapi recent research dah tunjuk kau carbo load dalam 36 jam ke 48 jam pun dah cukup dah. Maksudnya 1 hari setengah sampai ke 2 hari pun dah cukup dah untuk load badan kau dengan glycogen. Carbo load lah. Okay, so apa yang kau kena makan? Karbo lah. Itu yang kau kena fokuskan lah. Karbo dengan fat juga. Okay, kalau karbo kan, what is the best karbo yang orang boleh ambil yang kurang sikit dia punya kesan-kesan sampingan? What is the best karbo? Nasi. Okay, kau kena tahu carbo load
dengar load pun kita dah tahu kau kena makan banyak. Kan? Kalau ikut buku teks, kau kena ambil at least lah dalam 7 gram ke 12 gram. Contoh berat kau, contoh berat aku 100 tak ada 100 macam banyak sangat. 50 lah. 50 kan, 50. So aku ambil minyak bila 10 gram. 10 gram. So 500 gram karbohidrat aku kena ambil daripada karbo saja. 500 gram tu kalau aku convert kepada kalori, 500 kali dengan 4 berapa? 2,000 daripada karbohidrat sahaja. Yes, itu karbo load. Itu baru karbo. Kau makan itu tak masuk. daging, ayam masak kicap ke, telur dadah ke, tak masuk lagi kan. Banyak betul lah sebenarnya. Banyak, sangat banyak. So kalau kau nak bergantung dekat roti, dekat nasi kan, dekat mi ke semata-mata, memang aku boleh cakap tak larat lah. Sebab banyak gila kan. Banyak kot. So apa kau boleh buat? Macam tu lah, kau boleh ambil yang daripada simple. Kau boleh tambah buah, ambil jus ke, jus buah ke. Dia boleh bagi karbohidrat juga. Ada orang ambil gel, minum susu ke. So di samping daripada apa-apa jenis karbohidrat. Yelah, sebab kita selalu mindset bila orang cakap carbo loading, nak makan nasi dengan roti je tu. Tak makan nasi makan roti, dua je. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Sebab 2,000 kalori agak mustahil lah untuk kau ambil daripada nasi saja ataupun roti saja. Sebab aku tengok nasi kandar pun baru 700 kan. Itu nasi kandar dah campur telur, kuah apa semua 700 ke 800 lah. Betul. Okay, so maknanya lebih ramai tu there's a itulah maksudnya apa-apa sebab kenapa kau nak kena carbo load ataupun apa-apa jenis karbohidrat lah, tak kisahlah simple karbohidrat, mungkin macam jus buah, benda-benda tu semua kan. Sebab apa-apa karbohidrat bila masuk dalam badan kita, dia akan tukar jadi glukos lah. Itu yang pertama. Lepas tukar jadi glukos, lebihan tu dia akan jadi glycogen. Yang tu glycogen tu yang kita nak banyak tu, simpan dekat dalam muscle dengan kita punya hati. Tu yang carbo load tu, istilah carbo load tu maksudnya kau nak load badan kau dengan energi lah, glycogen tu. So maknanya dia tukar jadi glukos, dah lebih glukos, dah penuh, dia jadi glycogen. Dia tukar jadi glycogen, simpan kat muscle, simpan dekat hati tu. Itu yang akan maintain kita untuk itulah akan jadi pembakaran untuk kau lebih lama. After 1 hour baru badan kita start untuk gunakan glycogen tu. Kau cakap pasal 1 hour ni, aku teringat tau. Sebab last time aku jumpa Prabudas lah. Aku tanya dia, bang, dia kan buat half marathon saja. Cakap bila race half marathon ambil berapa gel? Dia cakap 2. Dia cakap 2 dia pegang. Kadang-kadang tak ambil pun. Aku pelik bila dia fuel. Lepas tu aku tinggal dia punya half marathon tak sampai sejam lebih. Dia punya pembakaran tu tak habis lagi. Dia dah sampai finishing line. Maksudnya dia carbo load. Macam aku half marathon pun dah 2 jam lebih dah. Aku macam terkejut. Dia kata saya ada 2 tapi kadang-kadang tak pakai pun. Dia macam pelik. Tak pakai. Aku dah macam terfikir-fikir kan. Lepas tu bila dia belah baru cakap, lah memanglah dia tak pakai. Member half marathon 1 jam 7 minit paling cepat, 10 minit tu. Jadi tak perlu lah. Tak sempat nak pakai. Dah sampai finish line. Dah lupa dah ada kan kalau orang akan ambil 50 minit before dan lepas tu lari, lepas tu 40 minutes to 1 hour. Member pun nak buka, dah finish line lah. Tak pakai tu. Okay, so since kita pun dah cerita pasal carbo loading, kita pun cerita pasal mistake, ini aku nak tanya lah mitos-mitos yang selalu berlaku lah kan. Ni kadang-kadang mitos yang berkaitan dengan dietitian ni, orang cakap contoh macam mitos yang orang kata lemak jadi muscle ni betul lah. Tak betul lah. Mana boleh kan? Muscle dengan lemak tu dua benda yang lain. Aku cakap benda ni, soalan ni kenapa? Sebab kadang bila setengah pihak menjual produk, menjual dia pun, especially sebab tu lah bila aku, walaupun aku ada produk yang aku jual kan, aku try to be the most transparent lah. Aku akan cerita kalau salah, kalau betul. Tapi banyak sangat mitos-mitos kan. So pada pendapat kawan, kalau orang yang nak tahu a lot of information about nutrition, dietitian, where is the best place yang diorang boleh baca dari segi data ke, saintifik ke? Sebab bukan cakap tak boleh tengok YouTube ke, IG ke, boleh. Sebab kalau yang buat YouTube tu engkau, okay, tak ada masalah sebab dia is your background. Tapi kebanyakannya yang buat media sosial content ni, dia bukan dalam bidang tu. Yes, betul. Tapi bila bila kita scroll kaji, oh dia jual produk ni. So what is the best place untuk especially yang baru dalam bidang sukan, tak kisahlah running ke cycling ke, yang dia nak kena belajar pasal dietitian nutrition ni, mana yang kau rasa paling bagus lah yang kau boleh share kan? Yang paling bagus kalau Instagram lah, boleh search Adi Farizul kot.
Kita mau kasih promote mah. Punchline kau sial. Aku punya panjang tanya kan. Tak ada lah. Go iklan. Iklan. Okay. So kalau sebenarnya any nutritionist, any dietitian, ada orang cakap kelayakan lah untuk bagi kau advice, tak kisahlah in terms of sport ke in terms of kesihatan. So any nutritionist, any dietitian yang betul-betul ada orang cakap background, education background dalam course tu sendiri, boleh je tanya, tak ada masalah pun. Ataupun contohlah kau macam sekarang ni banyak je website ataupun banyak je program-program kesihatan dekat luar yang memang gunakan certified nutritionist, certified dietitian. Cuma cakap kan, since dah cakap pasal certified ni semua kan, sebabkan ISN ada dietitian dengan nutrition, dan aku find out that ISN dah start mengswastakan servis dia. Maknanya macam ada facilities dia telah swastakan. So dari segi consultation untuk dietitian dan nutrition, ISN ada offer tak? Untuk sekarang boleh request. Maknanya orang public luar, orang luar, sebab untuk pengetahuan korang, ISN pun ada buat untuk rehab kan? Dia ada rehab juga dekat ISN dia kan? Rehab, sport medicine. Kalau kau ada injury, boleh terus pergi korang ISN. boleh pergi ISN dan korang boleh minta consultation dia. Sebab selain daripada pergi rehab center, korang pun boleh pergi ke ISN sebab ISN dah mengofferkan benda tu. Soon aku dengar mungkin facilities dia pun akan digunakan untuk public. Contohnya macam iCool recovery pool dia, betul. ice lab dia. Jadi lepas tu dia punya biomechanical pun akan ada kan. Biomechanic dia pun akan basically sport science punya services pun akan di-open to public juga lah. Cuma nak tanya, kalau let's say orang nak tahu lebih lanjut pasal nutrition and dietitian, dia orang memang boleh contact ISN lah. Dan boleh arrange appointment lah. So nanti any available nutritionist, dietitian boleh akan attend untuk bagi servis. In fact, kau nak buat body comp assessment guna kita orang punya machine pun boleh juga kat sana. Nak buat skinful ke boleh juga. Boleh kan? Boleh. Itulah kelebihan ASN, sebab kebanyakannya kalau sebelum ni semua servis-servis ni hanya di offer kepada professional athlete dan atlet Malaysia lah. Tapi towards I think last year kan. Last year baru start dengan medical. Lepas tu baru nak start dengan servis sport science juga. Servis sport science lah. So now ISN akan ke depan, dia akan lebih banyak offer lah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut apa semua, korang boleh check out dekat website ISN apa servis yang dia offer. Dan even untuk training pun diorang ada buat bawah AKK, Akademik Kejurulatihan Kebangsaan kan. So kat situ ada banyak kos-kos. Aku pun ambil kat situ juga. Mantap lah. Sains sukan tahap 2 saya. Yes. Tahun depan tahap 3. Kau boleh lah cakap terus pasal sports science ni. Tak payah tanya aku. Aduh. Okay bro, thank you so much for coming. Okay. So aku pun all the best lah untuk kau punya Kuala Lumpur Shelter Marathon. Kau ambil half marathon. Yes. So kepada korang semua yang mana nak tahu lebih lanjut tentang dietitian, korang tengok, kalau korang tengok podcast ni, korang just boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku akan pastikan dia menjawab soalan tu. Tapi yang kita jawab tu admin kita lah, tapi kita akan dapat khidmat nasihat daripada dia. Baik. Thank you Adi. Okay. Sebab apa? Sebab pada aku, badan ni kita nak pakai lama kan. Jadi kalau banyak orang biasa fokus dekat apparel, fokus dekat training, tapi benda yang kita nak pakai lama ni kita tak invest lebih. Betul. Kan? Setuju. Lagi tu aku nak tanya mitos lah kan. Mitos ni ini aku nak tanya pasal, tapi aku tak tahu lah kau boleh jawab ke tak. Biasanya orang cakap orang yang selalu pergi massage, dry needle ke apa ke, sebenarnya dia tak fokus dekat strength and mobility. Is it true or not? Ni last question aku terfikir tadi macam massage, dry needling tu untuk recovery. Tapi mobility, strength, yang tu dia lebih kepada kau nak conditioning badan kau, prepare untuk exercise tu sendiri. So kalau kau tak buat conditioning, kalau kau tak buat strength, kalau kau tak buat mobility, then kau terus pergi berlari, kau terus pergi buat sukan, main bola. So kau akan senang injured. Lepas tu bila senang injured, senang pergi massage. Senang pergi massage. Massage tu tak improve kau punya strength. Massage tu tak improve kau punya mobility, flexibility tak improve. Kan dia boleh bantu kau untuk recover, tapi sama juga kau dah recover, still kau tak buat strength, still kau tak buat mobility, flexibility exercise,
kau akan inject balik. Kiranya kau punya base tu masih weak. Yes, Lepas tu betul. kau keep repeating the same. Lepas tu kata saya ni injury, selalu inject. Sebenarnya kekuatan badan kita yang tak ada. Running kita nampak simple kan, lari lah kan. Tapi kalau kau tak ada conditioning, sama juga kau akan injury prone lah. Senang inject lah kan. Dapat side stitch ke, shin splint ke. Sebab apa? Sebab kau tak ada strength lah. Itu yang paling banyak kan. Kena pelantar. Benda-benda basic lah. Benda-benda yang orang cakap runner senang dapat. Tapi punca dia sebab tu tak ada strength, tak ada conditioning. Dengar tu guys, kita selalu rasa alamak tak sakit lah, pergi lah massage lah apalah. Sebenarnya kekuatan pada badan tu yang tak ada. Yes, betul. Okay guys, jangan lupa subscribe, follow, like, share. Kalau korang ada apa-apa soalan, just komen je kat bahagian ruang komen. Tanya apa-apa, InsyaAllah kita akan dapatkan jawapan. Okay, kepada korang semua, all the best untuk Kuala Lumpur Science Marathon. Dan all the best tu Adi. Good luck guys. So, InsyaAllah kita akan jumpa di episod akan datang. Ciao.